Sekali lagi, assalamualaikum semua, selamat malam. Iya ya, nama saya Mat Sabah. Ya, saya bukan Mat Sabu ya. Mat Sabu lain. Saya Mat Sabah. Ya. Terima kasih kerana sudi jemput saya pada malam hari ini. Saya seorang stand up comedian. So hari ini saya nak bercerita tentang pengalaman hidup saya yang saya pernah lalui di Sabah. Boleh tak boleh? So saya daripada Sabah. Ada yang pernah pergi Sabah? Ramai yang pernah pergi Sabah. Apa yang best di Sabah? Ya, Sabah. Saya Sabah, saya tahu. So saya nak bagi tahu satu fakta yang menarik tentang negeri Sabah. Okey. Sabah 10 tahun negeri paling miskin di Malaysia. 10 tahun. Sabah 10 tahun negeri paling miskin di Malaysia. Bukan disebabkan kami orang Sabah malas, tak nak berusaha, bukan. Sebab kami nak mempertahankan rekod tu. Ya. Kami tak nak ada negeri lain lagi miskin daripada Sabah. Ya, kami bagi je Selangor kaya. Kami nak yang miskin je, okey. Miskin kat Sabah ni macam satu culture lah. Kami kena pertahankan. Padahal Sabah sangat kaya. Sabah kaya dengan sumber minyak, betul tak? Kaya dengan kayu balak, betul? Kaya dengan orang miskin, betul? Ya, saya orang Sabah. Saya tinggal 20 tahun di Sabah. Dan ya, dia selama je lalu depan saya. So ya, Sabah, saya selalu cerita pasal Sabah. So Sabah ni, saya tinggal di pedalaman Sabah. Okey, asal usul saya tinggal di pedalaman Sabah. Okey, pedalaman Sabah. Korang tahu Kota Kinabalu? Dari Kota Kinabalu, kalau pergi kampung saya di pedalaman tu, kalau drive kereta makan masa 10 jam. Itu baru makan. Masuk minum 3 hari baru sampai. Jauh lah, pedalaman lah. Lepas tu bila hidup di pedalaman Sabah, negeri Sabah negeri miskin. Saya yang hidup di pedalaman Sabah banyak masalah. Banyak sangat masalah. Keluarga saya sangat miskin dulu. Keluarga saya kalau ada 300 ringgit dalam akaun dah dituduh money laundering. Sangat miskin. Bayangkan kalau ada 2.6 bilion ya. Mungkin bapak saya sudah dipenjara lah ya. Betul, keluarga saya sangat miskin. Rumah saya waktu di pedalaman, Datuk, rumah saya di pedalaman sangat kecil, Datuk. Kalau buka pintu depan kan, 3 langkah je pintu belakang. Kecil, rumah saya sangat kecil. Mak ayah saya pun tidur berdiri tau. Tapi dapat 5 anak. Boleh, berdiri boleh ya. Ya, saya hidup di pedalaman 20 tahun saya membesar di sana. Banyak ketidakadilan yang saya rasa. Banyak sangat ketidakadilan yang saya rasa. Yang paling saya sakit hati dulu waktu saya membesar di sana, hiburan. Masalah hiburan. Yalah, saya budak-budak perlukan hiburan. Saya lagi pertama kali bapak saya beli television, kami semua menangis satu keluarga. Menangis, mak saya menangis, saya menangis. Sebab waktu tu tak ada elektrik lagi. Kenapa bapak saya beli TV? Tapi kita orang happy. Kita orang happy ada TV. Kita orang pasang je TV tu walaupun tak ada elektrik. Pasang je kita orang tengok TV. Pak, kenapa gelap ni Pak? Ini cerita hantu nak. Oh iya. Patutlah seram lah gelap. Lepas tu bapak saya pun ada duit sedikit, dia beli generator. Korang tahu generator? Bapak saya beli generator. Lepas tu dia beli VCD player. VCD player. Lepas tu dia sewa CD Jackie Chan. Saya ingat lagi, bapak saya sewa filem Jackie Chan. 1 minggu dia sewa filem tu. Filem yang sama. Lepas seminggu tu kita orang pandai cakap Cina dah. Betul? Kita orang dah tak sambut Hari Raya, sambut Tahun Baru Cina dah. And then bila, yalah 20 tahun, jujur 20 tahun saya hidup di pedalaman, tak ada elektrik di rumah saya. 20 tahun saya hidup di pedalaman, tak ada elektrik. Korang boleh bayangkan lah, di pedalaman kan kawasan hutan. Kalau malam sangat gelap.
Hantu keluar pun bawa lampu sulu. Hantu keluar bawa senter. Gelap. Betul. Kadang kita orang malam kan, kalau bercerita di rumah kan, tak tahu bercerita dengan siapa. Ya siapa tahu? Rupanya perompak ambil rumah. Tak tahu dia siapa. 20 tahun tak ada elektrik. Bayangkan. Lepas tu bila saya datang KL, ini fakta yang paling kelakar untuk saya. Bila saya datang KL, di KL ni ada orang buat campaign Earth Hour. Mungkin ada yang tak tahu Earth Hour campaign. Earth Hour campaign ni orang bandar akan pilih 1 jam, lepas tu dia akan matikan elektrik dalam masa 1 jam. Daripada 365 hari itu dia pilih 1 hari matikan elektrik 1 jam. Dia panggil campaign Earth Hour. Saya tanya kawan saya kan, kenapa buat campaign Earth Hour? Oh, kita orang nak selamatkan bumi, Mak. Dia cakap dengan dia, kau bangang ke tak? Kita orang dah buat 30 tahun. 30 tahun. Tak pernah lagi cakap dengan bapak saya, Pak, hari ini kita selamatkan bumi. 30 tahun. Tapi sekarang elektrik di kampung saya di pedalaman, dah ada lampu jalan di kampung saya pedalaman, ada lampu jalan. Lampu jalan dia lagi advance, pakai tenaga solar. Wah, siang je nampak, malam gelap. Dia pakai tenaga solar, tenaga matahari. 20 tahun tak ada elektrik di pedalaman. Tapi sekarang dah lah. Air sampai sekarang nih. Sampai sekarang korang duduk di sini di rumah saya masih tak ada air. Kalau tak percaya, saya baru balik kampung di rumah saya di pedalaman, masih tak ada air. Bayangkan tahun 2022. Dan saya pernah baca dalam majalah di tahun 2016, bumi akan mengalami masalah air sebanyak 60% dan akan bertambah di tahun-tahun yang berikutnya. 60% 2016. Rumah saya 2022 masalah air 100%. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan yang kami ini dah hidup di masa depan. Dah hidup di masa depan. Tapi kerajaan ada bagi bantuan, dia buat pipe, pergi rumah saya di pedalaman. Tapi kalau buka kepala pipe dia tu, yang keluar cuma janji-janji. Janji-janji. Kadang-kadang kita orang ambil wuduk pun pakai janji-janji. 20 tahun masalah air. Di Selangor pun ada masalah air, tapi korang patut bersyukur. 3 hari. Kan hari tu ada 3 hari ada masalah air di Selangor, tapi ramai yang komplain. Ada yang pakai tuala bawa gayung. Kan? Saya tengok video tu, saya cakap, ya Allah, lemah. Kami di Sabah 30 tahun tidak ada air, tapi kami tidak pernah komplain. Tapi kami cari jalan penyelesaian. Macam kawan saya ni, dia cari jalan penyelesaian. Saya cakap dengan dia, macam mana ni? Tak ada air, nak buat apa? Dia cakap, kalau tak ada air bersih, kita minum alkohol. Gurau-gurau. Kawan saya, bangang tu. Itulah masalah air, masalah elektrik. Saya ingat lagi masalah elektrik kan, umur saya 7 tahun. Ada pekerja datang pergi kawasan pedalaman dekat rumah saya itu, dia bawa tiang elektrik. Lepas tu dia gali lubang. Kita orang punya happy tengok benda tu, sampai buat camping tau di situ. Akhirnya ada elektrik. Selepas umur saya 18 tahun, lubang pun dah tertanam. Tiang pun bapak saya dah jual kan. Tak ada. Dia orang dapat je peruntukan tapi tak buat. Aduh, gila betul. Itulah di pedalaman Sabah. Masalah apa? Masalah sekolah, pendidikan. Paling banyak masalah yang saya hadapi waktu di pedalaman Sabah, masalah kekurangan murid. Masalah kurang murid. Di Sabah memang banyak SKM, dia panggil, sekolah kurang murid. Saya dulu waktu sekolah darjah 3, 4 orang je. Dalam kelas saya 4 orang je, darjah 3. Kita orang main bola pun bawa makcik kantin. Makcik kiper. Driver bus jadi defense, baru main bola. Tapi tahun 2019 lagi teruk. Ada 1 orang je darjah 1. 1 orang darjah 1, bayangkan. Kalau dia cakap, cikgu saya nak pergi tandas, cuti sekolah. Tidak ada student, cuti. Tapi at least dia selalu dapat nomor 1 lah kan. Woi, kesian woi, 1 orang darjah 1 kan. Dia ketua kelas, dia pengawas. Ada orang bising tulis nama. Ini nama saya. Itulah masalah pendidikan. Lepas tu sekolah kita orang, yang paling saya ingat waktu saya belajar di pedalaman tu kan, sekolah kita orang tu selalu ada binatang.
Kalau cikgu saya mengajarkan, selalu ada binatang datang pergi sekolah kita orang. Kata masuk, kata datang, dia ajar politik. Betul. Yang paling selalu monyet lah. Monyet selalu masuk di kelas saya. Kalau kita orang tengah belajar, cikgu mengajarkan, ada monyet di tingkap. Tengok lepas tu result keluar, saya 70%, 70%, kawan saya 90%, monyet tu 100%. Sebab monyet tu dia fokus tau. Kan, monyet tu. Sebab tu saya tak heran ada filem Planet of the Apes. Sebab semua pelakon dia dari sekolah saya. Kalau ada yang pernah tengok filem Planet of the Apes, hero dia nama dia Caesar. Hero dia Caesar. Nama betul dia di kampung Bosku. Gurau. Ya, masalah pendidikan, masalah apa? Masalah kesihatan, lagi-lagi Covid kan. Di pedalaman kita orang punya kesihatan kan, macam mana family saya selesaikan masalah kesihatan pakai Panadol saja. Pakai Panadol. Kemalangan, putus tangan, makan Panadol. Ada pakcik leukemia, makan Panadol. Saya ada abang sepupu buta, makan Panadol. Dia ingat dia boleh nampak handphone kan. Lepas tu ni fakta dia, macam mana kerajaan cuba selesaikan masalah kesihatan di pedalaman Sabah. Dia buat klinik udara. Klinik udara. So klinik udara tu dia hantar helikopter dengan doktor dengan nurse masuk kawasan pedalaman untuk bagi rawatan. Satu kos perjalanan, kalau saya tak silap lah, dalam RM200,000. Satu kos perjalanan RM200,000. Kalau dia pakai duit tu beli Panadol, selesai masalah kesihatan. Kita orang tak Panadol kan. Lepas tu saya selalu bayangkan kan, macam mana kalau naik helikopter kan, pergi kawasan pedalaman. Kawasan pedalaman tu pula, ialah kita tak tahu boleh landing ke tak pedalaman. Lepas tu helikopter tu ke atas dia kan, orang pedalaman yang sakit dekat bawah. Doktor cepatlah, doktor cepatlah. Nurse pun buang tangga, buang angka giliran. Yang di bawah sambut sambut 001 naik atas, sampai atas cek ini 002, turun semua Panadol kan, sampai di atas pun dibagi Panadol juga. Betul lah. Macam di sini senang lah, kau orang di Sungai Buloh senang kan, nak pergi hospital kau orang buka je Waze, type hospital sampai kan. Di kampung saya nak pergi hospital buka Waze, type hospital, Waze cakap buatlah hospital dulu. Iya, buat hospital dulu. Ada pun dekat situ malaikat maut je. Kita orang pilih malaikat maut lah, senang. Betul lah, pedalaman. Masalah apa lagi? Masalah jalan. Ya Allah, jalan saya cakap lah. Kan, korang semua tahu kan jalan di Sabah macam mana kan? Jalan di Sabah sangat teruk lah. Sangat teruk. Lagi-lagi di kampung saya di pedalaman, sangat teruk jalan dia. Jalan dia kalau korang driving di kampung saya tu, ini bawa kereta, sebelah kanan jurang, okey, sebelah kanan jurang, sebelah kiri bukit, di tengah lubang. Kita orang tinggal pilih mau mati macam mana. Jalan dia sangat teruk. Lepas tu jalan dia sempit tau, sempit. Kalau ada dua kereta bertembung, dua kereta kena stop, driver dia turun, tukar kereta. Iya, tukar kereta. So kalau kau keluar bawa kancing kan, kau balik ni BMW. Cikgu saya pernah, dia bawa Myvi. Cikgu saya bawa Myvi, bertembung dengan driver lori. Dua-dua turun, tukar kereta. Driver lori tu jadi pengetua dah sekarang. Dia tukar dengan cikgu saya. Masalah jalan, teruk lah. Korang kalau nak pergi, nama kampung saya tu Kunak. Sorry, saya lupa nak beritahu. Nama kampung saya tu Kunak. Kalau korang nak pergi kampung saya di Kunak tu, kalau pakai Waze kan, Waze pun tanya orang, Waze pun sesat kat sana kan. Itulah banyak masalah di pedalaman. Tapi saya walaupun saya hidup miskin, saya hidup dengan family saya di pedalaman Sabah tu. Kunak ni sebuah pekan yang sangat kecil. Pekan yang sangat kecil, kalau ada 3 kereta dah jam dah. Kecil. Family yang tinggal pun tak ramai lah, dalam 20 family macam tu. Saya pun pelik kenapa dia buat pekan kan. Buat grup WhatsApp dah lah. Selesai masalah nak buat pekan, buat apa kan? Buat grup WhatsApp dah.
Kecil lah, pekan tu sangat kecil lah. 3 kereta dah jam. Tapi yang pelik dia ada traffic light. Ada traffic light. Traffic light tu kalau malam kan, malam minggu jadi lampu disco. Kami malam minggu lepak di traffic light. Ya, menari. At least ada function lah traffic light. Diorang buat pun bukan lah. Tapi ada yang bestnya di pedalaman di tempat saya tu, kalau korang pernah pergi Sabah, okey, orang pernah pergi Sabah. Di Sabah ni setiap daerah ada roundabout yang melambangkan kelebihan daerah tu. Kalau korang pergi KK, dia ada Toda, roundabout Toda. Kalau korang pergi Ranau, Kundasang, dia ada sayur. Kalau di kampung saya, dia punya roundabout tu lambang dia lobster. Lobster. Sebab di kampung saya di Kunak, lobster paling murah. Korang tahu kan lobster kan? Di kampung saya lobster kita orang buat umpan je. Murah. Umpan je di kampung saya. Mancing, pakai mancing ikan bilis. Mancing ikan bilis. Dapat 30 kilo ikan bilis, jual, kita orang beli Maggi. Maggi lagi penting di pedalaman, lobster tak penting. Lepas tu saya hidup di pedalaman tu dengan family saya. Family saya miskin. Tapi walaupun miskin, saya bangga dengan family saya. Walaupun miskin, saya bangga dengan family saya. Walaupun miskin, dia bagi makan, mak ayah saya bagi makan yang secukupnya untuk saya. Sarapan kita orang makan ayam, tengah hari makan tom yum, malam makan kari, semua Maggi. Tapi okey lah, kenyang lah. Miskin, kita orang miskin lah. Korang tahu ikan sardin? Ikan sardin, kalau bapak saya belikan sardin kan, sambal je kita orang makan. Ikannya kita orang pelihara. Miskin. Tapi itulah, last daripada saya ceritakan tadi pengalaman saya selama 20 tahun di pedalaman. So, saya cuma nak bagi tahu kenapa saya ceritakan benda ni, sebab saya sebenarnya jujur, saya jadi stand up comedian pun sebab saya rasa tak puas hati. Saya rasa tak puas hati dengan ketidakadilan yang berlaku di kampung saya. Dan satu cara untuk saya meluahkan rasa tidak puas hati saya ialah dengan buat stand up comedy. Jadi saya harap anda semua boleh berfikirlah, kenapa saya yang di pedalaman boleh merasai hidup yang sangat teruk. Mungkin sebab pemimpin-pemimpin Sabah yang bagi saya, itulah. So korang boleh fikir sendiri. Last daripada saya, terima kasih jemput saya hari ini. Dan saya berjanji dalam diri saya, setiap kali saya buat show waktu Covid ni, zaman Covid ni, separuh daripada payment yang saya dapat, saya akan bagi satu keluarga miskin di Sabah. Ya, itu janji saya. Keluarga saya, ya. Terima kasih semua. Baik, terima kasih. Berikan tepukan kepada saudara Mat Sabah.